Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan pembentangan pada hari ini dengan pantun ya. Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk memenuhi kriteria subjek GGGB 5023 Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Jutaan terima kasih kepada pensyarah Dr. Kamarul Zaman Maiduni kerana banyak membantu kami untuk menyiapkan kajian tindakan ini. Tajuk tugasan yang kami buat pada hari ini ialah meningkatkan kemahiran menghafal surah At-Takatsur bagi 10 orang murid 4 mutas Sekolah Kebangsaan Kodrat dengan menggunakan kaedah mutkim. Okay, sebelum saya pergi ke seterusnya, ingin saya memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan seperjuangan saya. Nama saya Ashraf Afiq bin Muhammad, P123571. Sahabat saya Muhammad Faris bin Abdullah Sani, P13211. Muhammad Syarul Izham bin Ibrahim, P122394. Muhammad Farizul Fahmi bin Muhammad Nazri, P124245. Muhammad Ibnul Faizal bin Maskum, P122750. Okey, kita teruskan kepada slide seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, iaitu refleksi kajian. Okey. 80% daripada murid tahun 4 muntas tidak berjaya menguasai kemahiran menghafal surah At-Takatsur dan surah Qari'ah. Empat orang murid sahaja yang dapat menghafal surah Qari'ah dan At-Takatsur ayat 1 hingga 8. Okey. Mereka beralasan tidak dapat menghafal kerana sukar, letih dengan hafalan yang biasa. Lalu pengkaji telah mendapati daripada soal sidik dan pemerhatian yang dijalankan, murid 4 muntas berasa bosan dan cepat penat kerana guru menggunakan kaedah yang sama. Disebabkan guru menggunakan kaedah yang sama, pelajar cepat penat. Jadi perkara ini tidak boleh dibiarkan. Oleh sebab itu pengkaji telah membuat satu kajian tindakan ke atas 10 orang murid 4 muntas. Pengkaji telah membuat satu kaedah, iaitu kaedah mutkin kepada pelajar 4 muntas, iaitu dengan latih tubi, ulang berkali-kali secara beramai-ramai. Kajian tindakan ini perlu dijalankan untuk mencari penyelesaian masalah agar murid tahun 4 tidak tercicir dalam menguasai ayat-ayat berikut. Saya terus untuk menjadikan assignment ini, saya teruskan kepada kawan saya, member saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnul Faizal bin Miskun, P122750. Baik, saya akan teruskan pembentangan fokus kajian. Tujuannya untuk membantu murid menghafal surah At-Takatsur dengan cara yang lebih mudah, seronok dan berkesan. Apa yang kami ingin bawakan, kaedah yang dikatakan mudah, seronok dan berkesan ni adalah kaedah mut'in.
Kaedah mut'in ini adalah meningkatkan keupayaan menghafal Al-Quran yang lebih berkesan atau lebih kata mudah. Ia melibatkan teknik dan juga strategi menghafal surah At-Takasur ni lebih menyenangkan, lebih berkesan, lebih baik, lebih sempurna. Baik, saya akan teruskan objektif kajian. Yang pertama, objektif umum iaitu meningkatkan kemahiran menghafal 10 orang murid tahun 4 Mumtaz dengan baik dan sempurna dengan menggunakan kaedah mut'in. Yang kedua, objektif khusus untuk memastikan 100% murid tahun 4 Mumtaz ini menghafal surah At-Takasur dengan sempurna akan digunakan kaedah mut'in. Yang kedua iaitu untuk mengetahui persepsi 10 orang murid ini, murid tahun 4 Mumtaz yang telah menggunakan kaedah mut'in ini akan dilihat aspek sikap, tingkah laku dan minat yang menggunakan kaedah mut'in. Okey, baiklah. Saya Muhammad Faris bin Abdullah Sani, P123211 akan meneruskan pembentangan bagi kajian ini melalui tajuk tinjauan awal. Dalam tinjauan awal ni kami mendapati beberapa permasalahan yang dihadapi oleh murid dan permasalahan murid itu diperincikan kepada aspek-aspek berikut iaitu sejauh mana murid terdedah kepada bacaan dan hafazan Al-Quran. Dan yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh murid untuk menguasai kaedah hafazan. Okey. Dua elemen ini adalah permasalahan yang kami tinjau. Okey, seterusnya pada sudut pengumpulan data, kami telah memperincikannya daripada sudut pemerhatian, kemudian kami lakukan ujian pra. Kemudian bila berlakunya program intervensi tersebut, kami membuat ujian post dan kedua-dua ujian ini menggunakan soalan yang sama iaitu dengan menerapkan ataupun kita bertanya kepada murid itu tentang hafazan surah At-Takasur mereka. Dan kemudian kami melakukan soal selidik, adakah program intervensi ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang terpilih tersebut. Okay, baik, seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, bagi menganalisis data, kami telah melakukan pemerhatian terhadap murid-murid di dalam kelas bagi menentukan sama ada mereka layak untuk memasuki program intervensi ini dengan cara yang pertama pemerhatian, iaitu kami memerhatikan tingkah laku murid yang kami senaraikan sebanyak 9 habit ataupun perangai mereka di dalam kelas. Dan ke-9 tabiat ini adalah tabiat yang tidak fokus di dalam kelas dan kami yakin mereka ini perlu menempuhi satu program intervensi bagi memantapkan lagi hafalan mereka. Iaitu kriteria yang pertama adalah sukar untuk menyiapkan tugasan hafalan walaupun satu ayat. Yang kedua, bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi. Yang ketiga, pemikiran melencong dan suka berangan-angan di dalam kelas. Yang keempat, berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima, membuat kerja lain sewaktu tugasan hafalan diberi. Yang keenam, mengganggu pelajar lain secara fizikal. Yang ketujuh, mencuba menarik perhatian. Yang kelapan, kerap mengasah pensel. Dan yang kesembilan, kerap keluar daripada bilik darjah. Okey, ini kriteria yang kami masukkan dalam kaedah pemerhatian. Okey, dan kami dapati pelajar-pelajar yang
kami pilih untuk mengikuti program intervensi ini mempunyai lebih daripada 3 tabiat yang kami nyatakan di dalam pemerhatian ini. Okey, seterusnya, setelah pelajar itu dipilih, kami melakukan ujian pra, yang mana dalam ujian pra ini kami menyuruh mereka 10 orang pelajar tadi untuk membaca ataupun menghafal surah At-Takasur daripada ayat 1 dan ayat 1 hingga ayat 8. Kemudian soalan yang ke-9 dan ke-10 itu adalah soalan random. Daripada ayat 1 dan hingga ayat 8 tu kami soal dia mungkin okey, cuba baca surah At-Takasur ayat yang kelima. Secara random saja kami soal. Dan dalam ujian pra ni kami mendapati bahawa kesemua 10 pelajar ini tidak dapat menguasai hafalan surah At-Takasur, yang mana mereka mendapat markah cuma 20% atau 30%. Setiap pelajar tu mungkin boleh hafal cuma 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat sahaja. Tak lebih daripada tu. Okey. Dan ini adalah jadual-jadualnya dan markah yang mereka perolehi. Kemudian setelah melakukan intervensi menggunakan kaedah mutkin ini, kami mendapati dalam ujian pos secara totalnya ke-10 pelajar ini, semua pelajar, 10 orang pelajar ini semuanya mendapat 100% markah. Maksudnya mereka ni berjaya untuk menghafal surah At-Takasur ayat 1 hingga ayat 8, dan kemudian sekiranya kita kita menebuk mereka dengan ayat-ayat yang contohnya kita tanya cuba baca ayat 4, cuba baca ayat yang ke-7. Okey, yang ke-7 mereka dapat untuk menghafal ayat-ayat tersebut, dan melalui ujian pos ini dapatlah kita simpulkan bahawa program intervensi ini mencapai matlamat yang pengkaji kehendaki. Okay, kemudian masih lagi dalam analisis data, kami membuat satu soal selidik, tinjauan soal selidik kepada 10 pelajar tersebut. Okey, dengan menyatakan soalan-soalan yang pertama, saya berminat dengan kaedah mutkin, yang kedua, keyakinan saya bertambah untuk lulus dalam peperiksaan, yang ketiga, saya berminat untuk berkongsi kaedah mutkin dengan rakan, yang keempat, teknik ini senang difahami, yang kelima, teknik ini membuat saya mudah mengingat, yang keenam, kaedah ulang kendiri membuatkan saya cepat menghafal, yang ketujuh, saya berminat dengan bacaan guru, yang ke-8, teknik ini membuat saya mudah menghafal. Yang ke-9, latih tubi ini meningkatkan lagi hafalan saya. Dan yang ke-10, saya mengharapkan kaedah ini boleh digunakan pada surah-surah yang lain. Okey, melalui soal selidik yang kami lakukan, maka mereka semua bersetuju dan menggunakan jawapan ya, dan kami catatkan bahawa markah bagi soal selidik ini adalah 100%. Mereka bersetuju bahawa kaedah mutkin ini memberi impak yang sangat besar pada hafalan mereka, dan mereka juga bersetuju bahawa kaedah mutkin ini patut diteruskan untuk hafalan surah-surah yang lain. Okay, saya rasa sekadar itu sahaja. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farizal Fahmi bin Muhammad Nazri, P124245. Seterusnya saya akan merangkan tentang intervensi dan juga cadangan aktiviti yang dijalankan. Seperti pada tinjauan awal, kita mendapati ada permasalahan murid yang dihadapi oleh murid dalam menguasai kaedah hafazan. Ini kerana kita mendapati bahawa tidak ada satu pun kaedah menghafal yang secara tersusun, sistematik dan juga berkesan bagi anak-anak murid.
Jadi dengan permasalahan ini, maka terwujudlah kaedah mutqin yang kami sama-sama bincangkan dan rangkakan, iaitu kaedah mutqin itu damin daripada bahasa Arab, iaitu kaedah yang lebih bersungguh-sungguh dan juga lebih secara detail dalam hafal. Dan dalam kaedah ini kita telah menyusun langkah-langkah dan secara tersusun dan sistematik dan berkesan, insya-Allah. Kaedah mutqin ini dia memberi penekanan kepada dua aspek kemahiran utama, iaitu kemahiran menghafal dan juga kemahiran menulis. Iaitu kemahiran menulis ini juga turut membantu murid untuk menguatkan daya ingatan dalam menghafal. Intervensi ataupun kaedah mutqin ini juga dilakukan secara jama'i, iaitu secara beramai-ramai. Kalau sebelum ini kebanyakan murid mereka hanya menghafal, guru akan mengajarkan ayat, kemudian melancarkan, beri lancar, kemudian membiarkan murid atau menyerahkan kepada murid untuk menghafal. Dan biasanya akan menghafal secara fardi, secara bersendiri. Ini akan mengurangkan motivasi murid lah. Ini sedikit sebanyak. Jadi kali ini kita akan membuat intervensi, iaitu secara berjama'i, beramai-ramai. Kaedah mutqin ini disusun dengan 4 langkah utama, iaitu langkah talaqi, langkah kedua adalah musyafahah, yang ketiga adalah tikrar, dan yang keempat adalah cuba jaya. Dan saya akan perincikan intervensi ini satu persatu. Okey, dalam kaedah mutqin saya beritahu tadi ditekankan dua kemahiran utama. Fokus untuk kemahiran utama adalah menghafal. Okey. Murid akan diberikan surah At-Takatsur. Pada langkah pertama, iaitu dinamakan langkah talaqi. Guru baca dan murid mendengar. Iaitu murid-murid dikehendaki untuk melihat ayat-ayat hafazan, iaitu surah At-Takatsur di buku teks, dan mendengar bacaan guru dengan teliti dan melihat pergerakan mulut guru. Dan murid juga melihat di mana guru membertikan ayat dan juga menyambung ayat. Jadi pada langkah ini akan diulang bacaan sebanyak 3 kali. Kemudian pada langkah yang kedua, iaitu langkah musyafahah, iaitu guru membaca ayat terlebih dahulu dan didengar oleh murid. Kemudian setelah selesai satu ayat, kemudian murid akan diminta untuk membaca ayat tersebut dengan melihat buku teks selepas pada bacaan guru. Dan pada langkah kedua ini akan diulang bacaan sebanyak 3 kali. Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah tikrar, iaitu guru meminta murid mengulang bacaan ayat-ayat surah At-Takatsur tadi secara variasi. Jadi murid perlu memperdengarkan bacaan di hadapan guru berulang-ulang kali sehinggalah guru berperhati dengan sebutan dengan bacaan murid tadi. Jadi bacaan variasi ini contohnya pada bacaan pertama guru meminta semua murid baca sekaligus. Pada bacaan yang kali kedua, murid lelaki baca lebih dahulu, murid perempuan mendengar. Pada bacaan 3, murid perempuan mendengar dan murid lelaki murid perempuan membaca dan murid lelaki pula mendengar. Kemudian atas kreativiti guru membuat bacaan secara random sehinggalah 9 kali. Sama ada pick setiap murid. Itulah bacaan variasi yang kita perkenalkan. Dan langkah yang keempat adalah langkah cuba jaya. Apabila telah selesai membaca secara jama'i tadi, mungkin murid perlu mengambil masa lebih sedikit, iaitu membuat ulangan secara kendiri. Maksudnya sendiri, duduk di tempat masing-masing sebelum bersedia. Jadi murid akan berusaha untuk mengulangi 15 kali dah diulang tadi bersama dengan rakan-rakan. Kemudian guru minta murid membuat cuba jaya sebanyak 20 kali. Mereka akan berusaha untuk menghafal demi ayat-ayat yang telah diulang, dibaca secara berulang-ulang kali. Dan langkah yang kelima ini adalah bila mereka telah bersedia dan yakin dengan hafazan dan juga hafalan mereka tadi, jadi mereka akan
memperdengarkan, iaitu tasmi', memperdengarkan bacaan surah At-Takasur tadi di hadapan guru mereka. Apabila telah selesai, lulus bacaan tadi, dia akan terus pergi kepada yang menulis. Bila selesai untuk menghantar hafazan, dah lulus, jadi murid tadi akan pergi ke tempatnya untuk menulis semula semula ayat-ayat hafazan dalam buku tulis khas. Apa yang surah yang mereka telah hafal tadi. Kalau surah At-Takasur tadi, mereka akan tulis semula dalam buku tulis khas berdasarkan apa yang mereka ingat tadi. Ia sedikit sebanyak membantu untuk meningkatkan daya ingatan murid tadi dalam hafazan. Okey, seterusnya saya pergi pada cadangan aktiviti. Untuk cadangan aktiviti ada 4 cadangan aktiviti. Yang pertama adalah memperkenalkan kaedah mutkin. Pada yang pertama ini adalah memperkenalkan kaedah mutkin. Memperkenalkan kaedah mutkin kepada murid-murid tentang bagaimana langkah-langkah yang berkaitan berdasarkan kemahiran dan pengetahuan mereka sedia ada. Bahawa kita sedia maklum bahawa menghafal ni mungkin murid dah ada pengalaman, tetapi dia tidak ada langkah yang tersusun dan agak sistematik. Jadi bila kita memperkenalkan kaedah mutkin ini, mereka sedikit sebanyak dah tahu. Cuma kita ada penambahbaikan sedikit sahaja tentang kaedah-kaedah mutkin, ya, seperti saya terangkan sebentar tadi saja. Kemudian pada aktiviti yang kedua, iaitu memberi latih tubi menulis ayat hafazan. Iaitu memberi latih tubi menulis ayat hafazan untuk mengenal pasti kemahiran menghafal dan kemahiran menulis ayat hafazan. Jadi di situ kita melihat juga bagaimana tahap kemahiran murid untuk mengingat ayat-ayat hafazan dan juga dalam kemahiran menulis ayat-ayat hafazan. Kemudian pada aktiviti yang ketiga, iaitu setelah mendapat penerangan tentang langkah-langkah, kemudian kita mempraktikkan kaedah mutkin tadi. Murid mengikuti langkah-langkah yang telah diperkenalkan untuk hafazan, untuk ayat-ayat hafazan tadi, dan murid haruslah dilakukan secara beramai-ramai, seperti saya beritahu ni, secara jama'i dan bersistematik. Untuk cadangan yang ketiga tadi. Jadi kita mendapati ada yang ketiga, bahawa murid-murid dapat memberi respon yang sungguh menakjubkanlah. Apabila kita perkenalkan kaedah mutkin ini, mereka bersemangat dan cuba untuk menghafal dengan kaedah mutkin ini. Dan pada aktiviti yang akhir sekali adalah memberi latihan pengukuhan untuk kaedah mutkin, iaitu moga murid dapat memahami konsep kaedah tersebut dengan baik. Apa ni yang kita lakukan adalah murid diberi masa tertentu. Kita bagi masakan murid iaitu sebanyak 30 minit dan cuba menghafal ayat surah At-Takasur tadi menggunakan langkah-langkah yang kita telah susun sehinggalah sampai hantar hafazan, dan juga untuk menulis menyelesaikan surah hafazan berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun dalam kaedah mutkin. Itu antara aktiviti-aktiviti. Jadi pada pemerhatian di akhir pemerhatian selepas melakukan keempat-empat aktiviti ini, murid kelihatan agak seronok dan bersemangat untuk menghafal dengan suasana yang sangat aktif dan berdaya saing. Semua murid berlumba-lumba untuk mempercepat untuk memperingati hafazan dan begitu yakin untuk datang kepada guru untuk menghantar hafazan surah yang telah dihafal. Semua murid menunjukkan perubahan positif dan perkembangan serta minat yang tinggi dalam mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu dalam hafazan. Okey, sekadar itu saja daripada pembentangan daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Izham bin Ibrahim, nombor metrik P122394. Terima kasih kepada doktor dan kawan-kawan daripada kumpulan 1 memberi peluang untuk saya membentangkan sebahagian daripada tajuk di dalam kajian ini, iaitu berkenaan cartagan dan anggaran perbelanjaan untuk assignment kali ini. Okey.
Seterusnya saya akan menerangkan cartagan dan anggaran perbelanjaan untuk kumpulan 1. Di sini seperti mana yang kita boleh melihat, pengkaji mengambil masa hanya 10 minggu sahaja untuk siapkan kaji tindakan ini secara berskala mengikut tarikh-tarikh tertentu. Dan Alhamdulillah, hasil dengan ini iaitu kaedah mungkin dapat dikaji dengan teratur, dan hasil dari kajian ini juga pengkaji dapat merancang dan melaksanakan ujian serta aktiviti seperti penatarik yang ditetapkan dan mencapai objektif. Okey, mari kita lihat dan kita fokus kepada ujian serta aktiviti. Okey, maksudnya pengkaji mengambil masa di minggu ketiga, iaitu 1 hari bulan 4 hingga 8 hari bulan 4 sehinggalah 3 bulan 5 hingga 4 bulan 5, mengambil masa selama minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima dan minggu ke-6, ke-7 dan ke-8 untuk menyelesaikan segala ujian dan aktiviti. Okey, untuk ujian pra, pengkaji mengambil masa 1 hingga 8 hari. Aktiviti 1, pengkaji mengambil masa selama 9 hingga 16 hari. Aktiviti 2, pengkaji mengambil masa 9 hari bulan 4 hingga 24 hari bulan 4. Manakala untuk aktiviti ketiga, pengkaji melaksanakan pada 25 hari bulan 4 sehingga 2 bulan 5. Manakala untuk aktiviti keempat iaitu melaksanakan pengukuhan hafazan, pengkaji mengambil masa 3 hingga 4 3 hingga 4 hari bulan Mei. Manakala seterusnya ujian pos, pengkaji mengambil masa dalam minggu 8 iaitu 5 hari bulan 5 sehingga 11 hari bulan 5. Okey, yang saya jelaskan tadi ialah tentang pelaksanaan dan perancangan pengkaji berkenaan ujian pra serta aktiviti 1, 2, 3 dan 4 serta ujian pos. Yang mana itu ialah objektifnya untuk sasaran untuk kajian tindakan untuk kaedah mungkin. Okey, kita akan beralih pula kepada anggaran belanjawan kajian ini. Untuk menjalankan kajian ini, pengkaji telah mengenal pasti bahan dan kos yang terlibat. Seperti mana yang kita dapat lihat di sini, pada slide kali ini, pengkaji tidak mengambil kos yang banyak ataupun besar untuk menjalankan kajian ini. Hanya memadai dengan tempoh selama 10 minggu mengkaji kaedah mungkin ini. Okey, jika kita lihat pada masa 3 bulan itu amat lama, tetapi belanjawan itu amat menjimatkan untuk kaedah kajian mungkin ini, yang mana di dalam butiran dan harga per unit serta jumlahnya, kita boleh lihat ada 3 sahaja butiran, 3 bahan, iaitu kos photostat dan buku tulis serta kertas A4, yang mana mengambil jumlah sebanyak RM102 sahaja. Okey, maknanya untuk jumlah belanjawan ini ialah amat menjimatkan untuk menjalankan kaedah mungkin ini. Okey, untuk kumpulan 1 itu sahaja yang dapat dibentangkan untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.